Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Apa khabar teman-teman semua? Saya mendoakan supaya anda semua sehat walafiat. Hari ini tanggal 18 bulan 18 Februari ya. Sudah terlalu jauh masa berjalan untuk tahun 2020. 19. Hari 19 bulan. Aduhai. Terlalu jauh jalan ni. Apa khabar saudara Roslila, Mustafa Ilyas, saudara Zairi Zaidi, Nur Azwa, Hamizah Adnan, Jamaluddin Omar, Waalaikumsalam. Sahar Ibrahim, terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Saudara Fazil Yub, Puan Nur Lela, terima kasih Puan. Yuan Kasim, Mat Kilau Pahang. Saya bertambah berani bila adanya saudara Mat Kilau Pahang hadir. Apa khabar Rubidin bersama dengan pasangannya, saudara Mazuki Matno. Ruby, saya sentiasa mendoakan kebahagiaan anda ya. Nasir Muda, Aman, Assalamualaikum saudara Samsul Anwar, Yusri Ri, Nisa Yusof, Nenek Porak, Azza Hafazah Abu Bakar, Syamuddin Ishaq. Jadi ini semua yang awal datang ni bolehlah disebut. K. Zekri. Oh, nama sedap tu, K. Zekri. Apa khabar K. Zekri? Yang saya perlukan Bah Arif, saudara Razali Osman Poteh. Apa khabar Poteh Zul? Munim Ahmad, saudara Munim Ahmad, Amaluddin Segi, Roslan Muluk, Nur Samsiah, Akilah Atikah, Nur Saadah, Rusinin, apa khabar orang Sabah ya. Halim Datuk Lah, apa khabar Halim? Nur Hadiah Muhammad, Hamidah Maksum, Raja Kamal Raja Bazlan, apa khabarku? Semoga sehat. Zubir Bakar, salam dari P69, Nazal Zubir ya. Dari Syamsu, Muhammad Kasim, Yusuf Abdul Samad, Fazlah Abdul, Zulzuan, Zaza. Ya Ruby, memang saya sentiasa mendoakan sebab saya tengok gambar anda yang lahir, yang keluar. Cukup bahagia dengan pasangannya. Dan terima kasih ya sebab B sentiasa sama malam bersama dengan saya. Okey, pada teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan pesantuni usai program ini. Dan selepas kita bersiaran ada pula yang masuk ni, siapa Muhammad ni, saya tengah bersiaran ni. Saudara, saya minta maaf saudara yang mana tak sempat saya santuni. Okey, saya perlu memberi laporan ya, saudara Amir Dollah, saudara Putra Syarul ni Rusnin malam ini apa tajuk? Sekejap lagi saya bagi tahu. Mustafa Muhammad Bahari. Hari ini kes baru masih lagi pada lingkaran 2,936. Belum berkurangan. Masih lagi pada angka 2,900. Dan jumlah terkumpul sudah 277,811. Hari ini kematian saja 13 orang. Jumlah yang telah pun kembali ke rahmatullah yang dijemput ilahi adalah 1,043. Di Sabah 101 orang. Di Labuan 1 orang, di Sarawak. Sebab itu saya kata di Sarawak ni di lingkaran 200, 190. Hari ini 199 Di Kedah 36, di Pulau Pinang tak ceroy sebab 188. Begitu juga di Perak. Di Perak Yub 155. Ini boleh Raban Tebin Yub. Di Selangor walaupun ada berkurangan tapi jumlahnya begitu mengerikan, iaitu 978. Tak dapat dikurangkan, di bawah daripada 300 atau 200. Begitu juga di Kuala Lumpur masih lagi 227. Di Putrajaya 3, di Negeri Sembilan. Duhai, Negeri Sembilan sekejap turun sekejap naik. Hari ini Negeri Sembilan 191, di Melaka 26. Di Johor ada peningkatan yang begitu ketara ya. Dalam 400, 500 tiba-tiba hari ini dia jump, dia naik sampai 730. Jadi warga Johor berusahalah saudara untuk sama-sama kita mengekang jaringan COVID-19. Di Pahang 26, di Terengganu 37, di Kelantan 38 dan alhamdulillah di Perlis kembali sifar. Ya Saudara Fuad, Waalaikumsalam Saudara Fuad. Makan apa malam ni? Kerana saya khawatir juga disebabkan macam mana saya punya posting awal pagi tadi, bahawa di Amerika saja hari ini sehari, untuk tempoh sehari, warga Amerika yang maut disahkan meninggal dunia adalah jumlahnya 2,220 orang. Dan jumlah keseluruhan jangkitan satu hari saja 59,000 orang, 193. Jadi kita di sini kena berusahalah
untuk mengurangkan jangkitan ataupun jaringan ini. Dalam keadaan PKP ini duduk di rumah, ataupun kalau kita keluar pastikan kita menjaga kebersihan kita. Hari ini sebenarnya saya memang nak marah, tapi tak boleh nak marah jugalah. Nasib baik petang tadi hujan tu dah sejuk sikit. Sebab sekali lagi hari ini hasrat saya untuk melakukan solat Jumaat terhalang apabila pintu masjid tertutup rapat oleh tangan-tangan yang cuba mengatasi kuasa Allah. Saya merasakan, saya bercakap dengan dia orang, anda jawatan kuasa masjid. Ini di Kota Damansara, sekitar rumah saya ni. Saya kata, anda lah jawatan kuasa masjid Kota Damansara. Saya rasa bertanggungjawab nanti. Dan saya pertanggungjawabkan kepada anda. Anda malaikat bertanya saya kenapa dah setahun tak masuk masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jawablah nanti. Sebab anda jawatan kuasa boleh sembahyang Jumaat, kami tak boleh. Ini apakah anda ahli jawatan kuasa masjid saja yang layak ke syurga, orang lain tak layak ke syurga? Ini keadaannya, saya marah sebenarnya. Sebab itu saya kata pusat perjudian dibuka, masjid ditutup. Ini apa undang-undangnya? Sama juga yang nak pergi main tur-tur apa, ya tu buka di Genting Highland tu lagi ramai. Mestilah. Dalam keadaan saya tak nampak ada logikanya. Mereka pusat perjudian. Kalau pusat perjudian tu maksudnya kadang-kadang kelab-kelab yang membuat ada jackpot dan sebagainya boleh masuk pula. Kenapa masjid tak boleh? Kita nak solatkan sembahyang Jumaat tak boleh. Jadi kalau jawatan kuasa masjid, mereka sajakah yang alanya layak untuk masuk ke syurga? Anda tunggulah di akhirat nanti. Kalau malaikat tanya, saya cakaplah, jawablah dengan jawatan kuasa masjid. Jangan tanya saya, bukan saya tak nak ada. Dah setahun saya tak boleh masuk ke Masjid Kota Damansara untuk menunaikan solat. Ini saya marah sungguh-sungguh hari ini. Sebab penat rasanya badan, pakai baju lawa-lawa dengan minyak wangi, minyak atar. Ini seraan lawas sekejap lagi saja ya. Jadi sedang saya buka saya punya website hari ini terjumpa ini kiriman daripada sahabat saya, Datuk Ghazali. Dia ni anak mufti, anak imam besar di Negeri Sembilan satu ketika dahulu. Kata Datuk Ghazali sedang mencari kasih Allah, kita terbaca ini bahawa Allah akan mengampuni semua dosa sekalipun dosanya sepenuh isi bumi. Jadi wahai manusia, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi sekalipun, kemudian kamu bertemu aku dengan dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, nescaya aku datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Demikianlah hadis yang dibawa oleh sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan kita kena ingat juga katanya, Allah adalah Ar-Razzaq, Zat Maha Pemberi rezeki. Setiap makhluk diberinya rezeki agar mereka dapat hidup dan beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak diberi rezeki, termasuk manusia. Jadi firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikendakinya di antara hamba-hambanya, dan akan menyempitkan bagi sesiapa yang dikendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah yang sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ini hadis qudsi yang ke-34. Jadi saudara, itu yang saya dapat bagi pencerahan berhubung dengan sabda junjungan dan memberi kesedaran pada jawatan kuasa masjid. Orang nak masuk masjid, buka pintu, jangan tak bagi. Masjid itu kan bilik anda, bukan anda punya. Rumah itu bukan rumah anda, rumah Allah. Apabila kamu menghalang manusia untuk hadir ke rumah Allah, kamu tunggulah azabnya. Sabar saudara Muhammad Fuad, tak pantun, saya tengah marah hari ini. Ini geram betul-betul bila saya tak boleh masuk ke masjid. Okey saudara, sebelum tu, sebelum pantun, e-commerce dulu. Tak apalah, lega-lega ni kita buat berniaga lah, e-commerce. Dalam e-commerce jangan lupa saudara, saya memang ada saya punya live, bukan live, satu page Amir Hijaz juga. Bila saya tak ada live, dia kata, saudara kalau masuk dalam Amir Hijaz, dia akan keluar gambar-gambar makanan, produk milik saudara. Jadi kalau saudara mau mengiklankan produk saudara, hubungilah Azhar 011 330 14241. Azhar 011 330 41241. Dan jangan lupa
rendang tok, walaupun harga daging dah naik. Jangan lupa juga bahulu berdal, walaupun barang-barang dah naik, tapi saya kata tak apalah, kita maintain harga itu. Jangan kita nak cari untung banyak sangat dalam keadaan orang susah sekarang ni. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah ni bila tadi berhubung dengan beliau, di samping selalu nak mengiklankan produk saudara, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah yang sedap, enak untuk dimakan dengan nasi panas ataupun dengan berbuah air kandi ya. Juga hari ni meja saya penuh hari ni. Macam saya kata semalam. Hari ni sebagaimana saya katakan ni, tak pernah saya jumpa dalam hidup saya macam semalam saya katakan. Ini buah kundang. Zaman saya kecil-kecil dulu, buah kundangnya sebesar berapa belah buah tangan ni, besar-besar ni, besar ceri ni. Pun kecil juga lagi, kundang warna kuning, tapi cukup manis. Ya, saudara boleh berhubung dengan Shauki. Juga, ini satu hal lagi ni, saya tengok ni, dia bagi saya tadi, dia kata, ini premium pear. Buah pear premium. Ini rasanya China aku. Tak tahu dari mana. Tapi nampak macam orang China. Tapi saya yakin ini bukan daripada China. Ini mungkin daripada Australia. Jadi pear ini cukup manis. Memang manis. Saya dah rasa, saudara, saya akan mengiklankan ataupun mewawarkan produk saudara apabila saya dah rasa. Begitu juga dengan buah anggur yang hijau ni. Saya ingat selalunya masam. Tapi rupanya rangup, manis, besar dan paling penting harganya murah. Dan yang ini waktu saya duduk di London dulu memang saya suka sangat. Kalau saat dulu saya beli 1 pound sambil berjalan dekat Edgware Road atau berjalan dekat Oxford Street tu, ataupun nak pergi college saya tu dulu, ya, saya duduk kat Arsenal ni buah cherry. Tak pernah pun saya jumpa buah cherry sebesar ini. Manis lah tu. Kalau kat sana kadang-kadang manis, kadang masam juga. Ini buah cherry. Jadi saudara berhubunglah dengan Shauki untuk mendapatkan produk buah-buahan yang segar dan diimport direct. Macam cherry itu daripada Mesir, daripada Egypt. Jadi saudara jangan lupa saudara berhubung dengan Shauki 012 357 5703. 012 357 5703. Dan jangan lupa juga sahabat kita, saudara Nizat. Saya cukup seronok sebab saya tengok tadi, siang tadi tak ada buat apa, saya buka saya punya page e-commerce saya tu. Saya tengok ada orang sudah mula start berhubung dengan saudara Nizat. Dia tanya produknya itu ayam pepes ayam RMB frozen. Dan dia macam otak-otak lah duduk di Johor. Rupanya saudara Nizat ni dia duduk kat Kuala Lumpur, dekat Kajang rupanya. Saya ingatkan dia dah Pantai Timur sebab ada kopok lekor, sedap kopok lekornya. Berbeza. Dia sebut kopok lekor, kita sebut daripada Losong ke Terengganu. Tapi yang ini memang sedap. Jadi berhubunglah dengan saudara Nizat untuk mendapatkan produk-produknya. Jadi saudara boleh tengok, boleh tekan Amir Hijaz waktu tak ada live site ni e-commerce ya. Dan kalau saudara nak masuk sama-sama kita lah. Ada orang bertanya dengan saya macam mana rate-nya. Saya kata murah sangat lah. Malah lah saya nak sebut, malu. Okey saudara, usai e-commerce. Izzat tadi jangan lupa 013 872 9589. Saudara Nizat 013 872 9589. Produk-produknya pepes ayam RMB frozen. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, kenapa UMNO jadi sasaran? Ini persoalannya yang kita akan bincangkan malam ini. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni pantun Pak Nazir. Pak Nazir tanya dengan saya, dia kata takkanlah dia nak monopoli pantun. Saya kata teman-teman semua suka dengan pantun saudara. Pantun Pak Nazir dia, bahasa dia tu kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan yang kita tak jumpa. Tapi kita tak laratlah nak buka ini kamus, tapi banyak yang ayat-ayat atau perkataan yang diutarakan oleh Pak Nazir ini sesuatu yang baru. Jadi pantun Pak Nazir lagi ni, bunga geti penuh serangga. Bunga geti dia selalu pokok geti ni daunnya tu kita buat sayur. Bunga geti penuh seraga sebakul Bunga geti penuh seraga serai seikat di atas peti. Hormat menghormati jiran tetangga, kukuh muafakat bersatu hati. Ini beliau menyantuni sebab kita ni warga harmonis, warga cinta damai. Kembang melati di atas peran, bunga kembung mekar sehari. Tidak menghormati sesama jiran, tanda sombong meninggi diri. Ini saya katakan cantiknya bahasa Pak Nazir. Dia kata di atas peran.
Saya tahu peran itu apa. Peran itu rupanya adalah seperti atas alang kita letak sesuatu. Kalau rumah kampung lah, rumah kampung ada di atas ada kayu yang panjang tu, itu kita letakkan apa ini apa periuk, belanga dan sebagainya. Jadi dia kata kembang melati di atas peran seperti para lah ya, para. Itulah apa ajar-ajar apa benda yang tu. Jadi itulah apa dua orang kat pantun daripada Pak Nazir. Dan selepas pantun ni memanglah saya akan menyantuni tentang keluhan rakyat. Keluhan rakyat. Keluhan rakyat kita masih lagi menunggu, tak ada lagi cerita pasal moratorium nampak gayanya. Hanyut begitu sajalah. Janji tinggal janji. Dah berapa bulan dah, daripada bulan 11 dulu masa parlimen bersidang, Tengku Zafrul mengumumkan pemberian moratorium, tak ada. Akhirnya rakyat tertipu. Untuk nasib kita begitulah saudara. Sabar. Nak buat macam mana saudara ya. Dan saya sedar dan saya amat faham suasana sekarang, situasi sekarang semakin ketara. Sukarnya rakyat menghadapi situasi azab begini tentunya berhubung dengan bekalan makanan. Tadi tengah hari tadi lepas Zuhur tadi saya round lah. Saya berpusing sekitar kawasan Kota Damansara ni naik motor. Saya melihat ada anak-anak muda yang terpaksa buat jual jeruk tepi jalan. Lepas tu gerai-gerai ada yang dah tutup. Ada yang ada tunai yang jual lapar goreng pisang tu saya tengok sedih mukanya. Malah jualan orang dah tak ada, pembeli tak ada. Dan saya pergi singgah di gerai buah-buahan tepi jalan sebab saya suka cari buah mangga dan dia menjual dengan harga yang paling murah. Dia kata asalkan dapat modal balik sudahlah. Sedih saya melihat kesusahan rakyat. Jadi harga barangan melambung-lambung tinggi. Kepada pemimpin saya tak nak marah hari inilah. Saya merayu pesara lah. Anda yang berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, santunilah rakyat. Sudah sampailah, rakyat dah tak larat dah. Wang tak ada. Kalau ada pun yang sedikit itu, barang mahal. Jangan dijeruk hati dan perasaan rakyat. Cukup-cukuplah. Anda yang mempunyai kuasa, gunakanlah kuasa itu. Tidak lain tak bukan untuk memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Ini bukan soal bangsa dah, ini soal rakyat. Kita rakyat yang cinta damai, kita rakyat yang harmonis. Seluruh bangsa, seluruh rakyat begitu terkesan. Jadi saya haraplah supaya pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna perhatikan bekalan beras, bekalan gula, minyak, ikan, sayur-sayuran, barang tengah naik sekarang ni. Tolonglah. Saya merayu. Secara peribadi saya merayu anda. Tak tahu apa lagi nak buat. Jadi jangan nanti 2-3 malam nanti kalau masih tak ada perubahan, saya maki tadi. Saya kadang-kadang ada masanya saya geram. Jadi bagaimanapun kepada teman-teman yang nak bagi komen, saya nak bagi tahu kepada saudara yang nak bagi komen melalui saya punya wall ini, saya minta lah, sebab saya bukan pakar. Saya minta perlu berhati-hati gunakan bahasa anda. Bahasa biarlah yang baik-baik. Kalau marah sekalipun, gunakanlah bahasa yang baik. Sebab saya tak ada punya kemampuan nak sekat anda. Saya bercakap begini apa yang keluar. Kadang-kadang saya sempat menyantuni, kadang-kadang tak sempat saya santuni. Saudara Noh, ayo, apa sudah jadi ni tu? Ini saya nak santun ni. Minyak naik lagi, sabar. Jadi kepada anda, saya minta mohon, gunakanlah bahasa yang baik. Sebab saya tidak punya kemampuan untuk menyekat anda. Jangan pula sebab anda, saya pula yang terpaksa turun naik kod. Kod juga anda pergi. Sebab saya tak tahu undang-undang dari segi undang komunikasi ni. Anda pembuat komen ni pun kalau benda tersiar yang saya tak tahu pun boleh dijadikan alasan untuk bawa pergi ke mahkamah. Ya saudara, jadi saudara Ismi apa khabar? Jadi dalam keadaan sekarang begini, saya mengharapkan anda semua dan kita biarlah kita berhemat. Tunjukkanlah bahawa kita ni warga cinta damai yang menggunakan bahasa yang terbaik. Bahasa memperlihatkan jiwa bangsa, saudara. Dan prinsip saya berkali-kali saya katakan, kalau anda tak bersetuju, kalau rasa semak sangat fikiran dengar saya cakap, sila keluar. Saya tak usir anda. Sebab saya kata, we must agree to disagree. Anda bersetuju, kalau nak berhujah, sila kemukakan pandangan anda supaya kita dapat berhujah dengan baik. Matlamat saya bukan ada untuk nak mencari keuntungan, mencari matlamat politik, tak ada. Cuma nak memberi pencerahan kepada anda supaya anda faham apa suasana berlaku hari ini. Sebab itu saya ada page saya laporan 1, 2, 3. Kalau dah selepas saya tak akan kembali balik. Sebab sekarang ni saya minta anda supaya santun ni gunalah bahasa terbaik.
Saya sendiri kalau boleh saya tak nak gunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang apa. Sebab saya yakin bahawa bahasa kita bahasa yang terbaik. Santuni bangsa kita, bahasa jiwa bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai, yang harmonis. We must be agreed to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Boleh saudara begitu. Ini perjanjian saya dengan saudara. Saya terpaksa awalkan. Saya minta maaf lah pada saudara sebab saya tengok tadi ada 2-3 orang dah mula kena bawa ke mahkamah. Macamnya Anina dah bawa ke mahkamah. Itu sahabat saya Datuk Lokman tak pasal-pasal pergi mahkamah. Sekarang ni court juga. Court juga. Apa-apa sikit court juga. Sedangkan saya tak tahu dah soal libel dan sebagainya. Saya berusaha untuk menjaga supaya tidak sampai ke tahap itu. Terima kasih saudara. Dan kepada teman-teman yang pelayan-pelayan yang lain yang membuat live sendiri pun saya minta lah supaya kalau boleh kita jagalah ketertiban kita. Sebabnya tadi saya menerima kiriman daripada Abi Suzuran. Abi Suzuran dia kata, Datuk, saya tak faham sebab pertama tulisannya kecil dan dia menzahirkan isunya saya yakin adalah isu kumpulan wang simpanan pekerja. Azuran kata dia kata mintalah saya suarakan. Tapi saya tak jelas apa yang nak dinyatakan. Tapi saya yakin tentulah ini berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja yang ditangguh sampai 8 hari bulan Mac. Rakyat nak makan apa? Ini masalah yang saya selalu lontarkan. Dan saya juga yakin, mungkin juga, sebab ini kolom dia kecil sangat, Abi Suzuran. Mungkin dia punya kolom itu kolom pengeluaran. Mungkin dia nak keluar 10,000, tertulis 1,000. Bila dah tertulis 1,000, klik in dalam tu dah tak boleh nak diperbaiki. Tak boleh nak katakan, nak membuat perbetulan, saya silap lah. Yang saya minta itu lagi 10,000, bukan 1,000. Itu juga menjadi masalah. Sebab itu saya katakan, kumpulan wang simpanan pekerja perlu ada unitnya, perlu ada bahagian khidmat pelanggan. Mesti di guide ataupun disantuni setiap pelanggan. Anda bekerja di situ, hasil daripada caruman pelanggan. Wang-wang mereka bukan sedikit. Setiap bulan mereka cuma melabur. Cuma dalam keadaan sekarang ni memang tak ada lah. Dan dalam keadaan sekarang ni saya yakin ada juga kadang-kadang syarikat-syarikat sekarang ni sedang diburu oleh kumpulan wang simpanan pekerja kerana tidak memberi caruman. Dia nak carum macam mana syarikat sekarang ni senazak-nazaknya. Berfikirlah secara matang kalau kita nak melaksanakan undang-undang pun. Jadi undang-undang kadang-kadang undang-undang Tuhan pun kau orang langgar. Saya nak pergi semayang tadi tak boleh. Kamu jagalah itu undang-undang Tuhan tu. Mereka langgar. Ini syarat undang-undang apa semua. Saya tak tahu nak kata apalah pasal bab kumpulan wang simpanan pekerja ni. Kerana CEO dia mungkin masuk pejabat pada 1 bulan. Dia tak bolehlah 1 bulan terus buat kerja. Dan sekarang ni besar kemungkinan di kumpulan wang simpanan pekerja bila tak ada bosnya, orang nak cuti dah sekarang ni, nak keluar. Lagi tinggal 15 hari dia ambil cuti, dia belah. Sebab itu saya katakan bagaimanapun saya masih menuntut bahawa satu RCI, Royal Commission Inquiry, satu siasatan diraja mesti dibuat berhubung dengan pelaburan wang kumpulan simpanan pekerja. Mereka yang bertanggungjawab menjaga dia punya fund ataupun fund manager ataupun pengurus dana juga harus dipertanggungjawabkan ke mana wang-wang ini hilang ataupun dilaburkan. Kalau pelaburan itu tidak menjadi, mesti bertanggungjawab. Ini wang rakyat, bukan main-main. Ini bukan syarikat public enterprise walaupun syarikat ini awam pun, tapi ini wang rakyat. Jadi saya fikir saudara ni aku bahar government PN saudara macam mana dia? Kalau apa ni aku bahar aku Ismail government PN prihatin terhadap nasib rakyat Marahin. Abah PM prihatin fakta. Iyalah tu. Kerana prihatin itulah hari ini harga minyak naik. RON 97 RM2.30 seliter. RON 95 RM2 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Tahniah Tan Sri Muhyiddin. Sebab dulu waktu zaman pemerintahan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Tun Razak, anda mempersendakan dengan pelbagai kata-kata. Sedangkan waktu itu RON RM1.96. Bahawa rakyat hidup susah lah apa semua. Sekarang nak jawablah. Hukum karma. Zaman anda
RON 95 sudah naik sampai RM2. Ini sudah menjerut kehidupan rakyat. Nah, yalah. Sudah Aziz Abdul Hamid. Terbaik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terbaik sangat-sangatlah. RON 95 RM2. Sebab dulu masa minyak RM1 seliter je. Bagai nak gerak Datuk Najib kena serang. Dan jangan lupa kilang Silverstone Taiping bakal ditutup Julai nanti. 1,000 pekerja akan hilang pekerjaan dan mereka hilang pendapatan. Minggu depan kilang Panasonic di Pulau Pinang juga ditutup. Ratusan orang hilang pekerjaan. Apa dah jadi ni? Terbaiklah, prihatinlah ni. Kilang Sony tutup. Juga ribuan pekerja hilang. Hotel-hotel tak bernyawa. Nazak senazak-nazaknya. Macam mana saya katakan. Jadi, saya tak tahu nak kata lah. Akhirnya saya teringat kata-kata Ahmad Nisfu dalam filem Tiga Abdul. Esok lusa tak tahu apa lagi mereka nak jual. Aduh, minta nyawa. Minta nyawa. Lepas tu datang Piramli kata, bapak marah. Kalau bapak marah, nanti kena jual. Tak, buatlah, jual lah. Ini keadaan sekarang ni. Lepas satu kilang tutup, satu kilang tak tahu apa lagi nak mai besok. Zulkifli Harun, sudahlah. Apa sudahlah, saudara? What do you mean by sudahlah? Saya pun tak tahu. Ini keadaan. Jadi itu bab BPF, bab kilang. Dan hari ini satu jenaka yang terbaik. Saya tak tahu rupanya saudara Radi Jidin ni pelawak antarabangsa rupanya. Radi Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia adalah pelawak terbaik abad ini. Saya tahu kenapa. 3-4 hari lepas dia kata dia mengadakan program buatkan untuk radio pendidikan, pembelajaran dari rumah, PDPR. Dan ibu bapa sampai terpaksa pinjam duit alung untuk menggunakan wang itu membeli komputer. Tiba-tiba hari ini dia buat kenyataan, sekolah akan dibuka semula secara bersekemuka. Ni komputer nak campak ke mana? Gadget-gadget nak buang ke mana? Lawak antara bangsa lah. Flip-flop yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita ni. Terlungkup negara kalau macam ni, menteri macam ni. Sebab itu saya kata mereka sekarang ni, high time for you leave. Berhentilah daripada jawatan itu. Ternyata anda tak boleh. Bukan kita nak bagi peluang. Dia jadi Menteri Pendidikan. Dulu hebat sangat. Kononnya datang daripada New Zealand lah, universiti apa semua, pelajar lah, terbaik apa semua. Tapi what happened now? Saya kesian ibu bapa yang terpaksa cari duit, bergolok bergadai untuk memastikan anak-anak mereka mendapat ilmu. Cari duit nak beli komputer. Ada yang terpaksa jumpa apa yang seperti yang Datuk Zahid katakan. Terpaksa jumpa alung. Ya Allah, ya Tuhanku, kelaga susah payah beli peranti itu, peranti ini untuk anak-anak. Tapi 1 Mac sekolah dibuka untuk tahun 1 dan tahun 2. Nak 8 Mac untuk tahun 3 dan 4 seterusnya. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Nak periksa SPM, sekolah tutup dulu. Belajar kat rumah. Jadi suka mak bapak dia saja. Aku nak tutup hari ni, aku tutup. Aku nak buka besok, aku buka. So what type of, ini saya kata, what type of government we have? Bukan, saya tidak mau menyerang. Sebab baru saja 2-3 hari lepas baru dilancarkan TV pendidikan. Ini realiti. Jadi saya ingat Radi Jidin ni ambillah peranan satu program sebagai program Raja Lawak untuk TV pendidikan. Mengarut. Baru lancar TV pendidikan. Mak bapak bergolok bergadai cari tablet lah, gadget lah. Dan guru pula tu baru nak siap jadual. Guru-guru baru menyiapkan jadual. Lepas itu umum sekolah dibuka. Diorang langgang jadi cikgu ni. Jadi anda ingat, ini betul-betul cacar marba lah saudara Mas Abani. Memang cacar marba. Kenapa anda buat begitu? Kenapa begitu? Sebab itu hari ini, bila dia buat press conference kan, dan minta orang apa ini, siapa nak bagi pandangan apa semua, sila layari apa semua. Seko pun tak datang. Satu orang pun tak nak. Diorang dah benci lah. Satu orang pun tak ada menyantuni live yang dia buat oleh Radi Jidin. Nah ini
Duhai, saya rasalah cukup-cukup lah. Kalau anda tak mampu, berhenti. Jangan menyeksa rakyat. Jadi, saya itu bab sekolah, bab Radhi Didin, bab kepimpinan. Dan kalau boleh ya, kita tak mau lagi lah nak cakap soal-soal begini. Duhai anda yang bergelar menteri, anda gaji besar, jangan menyusahkan rakyat. Cukup-cukuplah kehidupan rakyat anda terhimpit. Jangan sampai rakyat maki anda sepanjang hidup. Ya, sebelum anda berada di anjung kuasa. Betul, saya mayang-mayang. Raja lawak, memang raja lawak. Raja lawak di kalangan menteri-menteri kabinet yang ada adalah Radhi Didin, pelakon utama. Lepas itu kita carilah pelakon kedua. Pelakon kedua tidak lain tak bukan Tengku Zafrul ataupun Azmin. Kerajaan ingin mengumumkan bahawa ekonomi terbaik. Memang terbaik lah. Terbaik, minyak terus naik. Barangan di pasaran terus naik. Terbaik. Okey, terbaik. Okeylah, saya tak mau lagi cerita. Sekarang kita bab politik. Sebab ini ruangan saya adalah pencerahan dari segi politik. Ya, bahawa saya melihat bahawa kita harus berhati-hati. Seperti mana kata sahabat saya dari Saudara Azmi daripada Kelantan. Dia kata dia melahirkan persoalan, apakah mungkin satu ketika nanti rakyat menghukum rakyat, seperti apa yang terjadi pada PRU 14 akan berulang balik. Jadi berapa ekor ulat dalam UMNO tu dengan giatnya cuba merosak dan merancuni ahli-ahli UMNO dan rakyat dengan pelbagai cara melalui JKOM dan sebagainya. Jadi kata Saudara Azmi, dia kata jika ada sekutum bunga tapi jika tidak pandai menghargainya, apalah gunanya? Jika ada seseorang pemimpin yang tidak pandai menyantuni rakyat, apa gunanya? Itu keadaannya. Bukan power rule, power break the rule, power violate the rule, and power crease. Kuasa memerintah, kuasa juga boleh merosakkan pemerintahan, dan kuasa juga boleh menghancurkan undang-undang. Kerana kuasa itu kadang-kadang teramat gila. Itu keadaannya ya. Saya terima satu kiriman daripada Abang Adi Sarawak. Dia kata, Assalamualaikum Dok. Dia kata, serta salam Jumaat yang penuh barakah. Semoga Allah memberikan kesihatan yang terbaik untuk Datuk sekeluarga. Merujuk pada status saya dahulu kali ini, buat pertama kali saya bersetuju dengan pendapat Tun Mahathir katanya, yang Tan Sri Muhyiddin telah menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri ketika meminta nasihat ke Wahidudin Yang Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Kononnya untuk mengekang wabak C-16 adalah satu pembohongan. Dia bersetuju. Okey. Nampak macam seperti ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Rakyat Marhain sedang melihat Tan Sri Muhyiddin sekarang ini sebagai seorang yang amat tinggi egonya, dan ini menimbulkan rasa kebencian, menyampah dan meluat kepada pemimpin yang berada di anjung Sri Perdana. Tapi yang juga membuat rakyat hairan, kenapa baru sekarang nak bersuara? Dia kata ahli-ahli akad umbi UMNO harus berhati-hati. Ini dia beri warning. Harus berhati-hati, jangan pisang buah dua kali. Bila dia menyatakan hasratnya untuk kembali kepada UMNO dan meletak pelbagai syarat. Semalam dia kata Tun Mahathir juga menyatakan bahawa kemungkinan boleh masuk UMNO, ada rindu dan sebagainya. Saya nak beri pencerahan ya. Sebenarnya ini bukan satu kenyataan terbuka ya. Ini bukan sesuatu yang pasti. Saya tak tahu kenapa ia jadi polemik daripada semalam. Sebab itu semalam saya dah katakan bahawa besar kemungkinan ini ada kalangan mereka-mereka pengamal-pengamal media sosial ni, ataupun puak-puak daripada kumpulan Parti Peribumi Bersatu ni, mereka nak gunakan isu ini, nak digembar-gemburkan untuk melagakan sama ahli UMNO. Sebab itu saya kata semalam, jangan lupa saya kata kill the two birds with one stone. Jadi kita tembak dua ekor burung dengan satu peluru. Pelurunya pada Dr. Mahathir, tapi tembaknya pada Tengku Razali. Sebab saya lihat lontaran kata-kata kenyataan daripada Tan Sri Yusof dari Pulau Pinang. Dia kata dia minta supaya Tengku Razali sebagai penasihat jemaah penasihat UMNO, pengurusi jemaah penasihat UMNO, dan merundingkan bagaimana nak bawa masuk Dr. Mahathir baliklah, dia kata. Dan tiba-tiba Tengku Razali kena rembat. Ini apa hal? Ini apa hal tiba-tiba yang Muhammad Mulya Tengku Razali pula kau tuduh? Dia tak campur, dia tak kena mengena dalam isu ini. Tiba Tan Sri Yusof cuma memberi cadangan. Takkan dia nak bagi cadangan pada dia, kau nak serang dia bagaimana? Ini tak betul.
Saya tahu sebab Tengku Razali dia satu orang is a statesman. Yang memaknai Tengku Razali dia a true Democrat. Dia satu orang yang mengamalkan demokrasi. Dia akan memperakui siapa yang menang, okey. Dan kalau dia menang, dia tidak akan menzalimi orang bawah dia. Itu prinsip hidup dia. Dan dia sentiasa berlapang dada, memaafkan semua orang. Jiwa dia. Sebab itu orang kata dia macam-macam, dia senyum saja. Sedangkan dia tak ada kena-mengena. Dan dia dengan Dr. Mahathir berapa kali Dr. Mahathir tipu dia. Pun dia tak ambil kisah sebab bagi dia itu manusia. Dan dia mudah mengampunkan kesilapan orang. Tapi saya rasa tak adil. Kalau saudara menyerang, mengatakan kenapa Tengku Razali nak buat masuk, nak pelawak. Ini bukan cerita dia, ini bukan masalah. Masalahnya bukan daripada Tengku Razali. Masalah datang daripada Dr. Mahathir. Whatever the problem in UMNO came from him. Bukan daripada Tengku Razali. Diam-diam. Tak ada apa. Tiba-tiba dia pula kena. Ini yang kata orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getah. Dan bagi menyantuni apa yang berlaku, waktu saya tengok, saya buat kajian lagi. Waktu wawancara oleh Tan Sri Johan Jaafar di syarikat kumpulan Kraft iSinar, program Sinar TV, bahawa Johan Jaafar melontarkan pertanyaan, Dr. Mahathir jawab. Itu saja. Dan dia pun tidak kata ya nak masuk UMNO. Malahan kita merasa marah bahawa dia menyerang, dia kata bahawa saya akan masuk UMNO lah kalau yang penyangak, penyamun, pencuri masih ada lagi. No, saya tak nampak benda ini sebagai isu besar. Nak digembar-gemburkan, nak ditunjukkan bahawa Dr. Mahathir ni rindu pada UMNO. Tidak. Macam mana kata Dr. Zahid Hamidi? Dia sendiri, Presiden UMNO, Dr. Zahid Hamidi menyifatkan Dr. Mahathir ketika ini ibarat seperti hilang arah tujuan hidupnya. Tujuan politik. That's all. Cakap sana, cakap sini. Dan tak relevan. Macam saya kata semalam, bila dia berhenti saja seminggu selepas dia meletak jawatan, serah pada Nepal lah, maka orang semua jumpa dia supaya minta ambil balik jawatan Perdana Menteri. Kerana keadaan dah rosak. Sedangkan pilihan raya yang Pak Lah pimpin waktu itu, UMNO Barisan Nasional menang dengan kejayaan paling besar dalam sejarah. Jadi saudara Zulkifli Hasan, Tengku dia tak campur. Jangan saudara palitkan segala kesalahan kepada dia. Kalau betul lah nak minta tolong, dia jumpa dia dengan Tengku. Saya lebih senang kita memohon bantuan Tengku Razali memperbetulkan UMNO. Sebab dalam UMNO banyak parasit-parasit yang saya ingat nak berhasrat saya nak ulasnya. Tapi malam ni tengok keadaan begini tak jadi nak ulas. Mungkin saya tangguh besok atau lusa. Parasit dalam UMNO bersepah. Patutnya kita gunakan yang Muhammad Tengku Razali kebijaksanaannya. Dia lebih tahu. Selain jangan lupa orang yang lebih awal menyatakan supaya pimpinan ahli-ahli Parlimen UMNO segera meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional Tengku Razali. 3 bulan sebelum segala kekecohan ini berlaku, dia dah cakap, dia kata eloklah ahli-ahli Parlimen UMNO ini menarik sokongan. Tapi orang tak nak dengar. Dia satu orang yang berpandangan jauh. Dan dia juga dah beri warning apabila kita mewujudkan muafakat nasional. Dan dia dah bagi pandangan dia. Jujur, ikhlas, tak ada sebarang niat. Dia kata kalau boleh wujudnya muafakat nasional ni okey. Cuma dia kata mintalah PAS jangan main kayu tiga. Tapi waktu itu dia diserang. Bila Tengku Razali kata ahli Parlimen UMNO tarik diri daripada PAN, dia diserang. Tapi akhirnya sekarang ni apa jadi? Sekarang apa jadi? Kalau tarik sokongan pun apa jadi sekarang? Tan Sri Muhyiddin dia tak akan letak jawatan. Ini realitinya. Waktu itu kalau tarik sokongan dah selesai masalah. Dan mungkin kita berapa masalah yang lain yang boleh ditangani. Jadi saya minta saudara, kalau saudara nak marah pada Tengku Razali, bukan masalah isu Dr. Mahathir. Dia tak pernah langsung bercakap dengan Dr. Mahathir, nak cakap Dr. Mahathir balik ke UMNO. Tak ada. Ini adalah kesan daripada wawancara antara Tan Sri Johan Jaafar dengan Dr. Mahathir berhubung dengan masa depan politiknya. Itu kadar. Jadi saudara saya nak beri penjelasan sebab saya tengok banyaklah orang cakap tiba-tiba Dr. Mahathir nak U-turn apa semua. Siapa nak terima masuk? Saya tengok pula lagi dalam wall yang Malaysia. Saya baca, saya hayati sepanjang malam tadi sampai 5 pagi. Saya tengok wall bercentuh tentang kenyataan Dr. Mahathir bahawa dia rindu pada UMNO. Saya nak cari satu saja mengalu-alukan kembali Dr. Mahathir pada UMNO. Tak ada.
Malahan dengan bahasa yang begitu kasar digunakan, dengan bahasa pelingkup lagu, macam-macam lah. Tidak ada satu pun kata, you are come back. Tak ada. No, tidak. No, tidak. Ini keadaan. This is reality. Jadi saya harap kita jelas bahawa ahli-ahli UMNO, Presiden UMNO dan pimpinan UMNO jangan fikir soal itu. Dia boleh lontarkan keadaan itu. Sebabnya sekarang ni, saudara. Sebab itu saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Saudara Hisham Jalil. Saudara Hisham Jalil sebab tu melontarkan hari ini. Beliau sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional. Dia tentulah ada mendapat bukti-bukti tertentunya bahawa dia kata sudah ada tawaran daripada Presiden daripada Tan Sri Muhyiddin untuk memberi kepada UMNO jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan hari ini dia pula kata Hisham Jalil ni pandangan tak betul. Nah, tentulah ada sebab. Memang sekarang ni Tan Sri Muhyiddin dalam keadaan yang cukup terdesak. Dia dah tak ada jalan dah. Ini bak ke Taman Expo minta nyawa. Betul sekarang ni keadaan dah hancur. Saya dah bagi tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin nak buat pilihan raya umum, boleh ke dia menang? Sesuatu yang bagi saya is impossible. Mission impossible, bolehlah dia buat. Tapi impossible. Saya tidak nampak ada satu kursi pun yang diwakil oleh Parti Pribumi Bersatu ini yang selamat jika dia mengambil pilihan raya umum. Dan sekarang ini kedudukan dia betul-betul tertekan sekarang ni apabila 90 ahli parlimen negara-negara ASEAN memberi tekanan supaya diwujudkan balik parlimen, dibenarkan bersidang. Dia sekarang ni menanti dalam debaran tanggal 22 bulan. Katanya, saya tak tahu kabarnya, mungkin saya dengar sajalah, mungkin Majlis Gaji-Gaji bersidang. Kalau Majlis Gaji-Gaji bersidang dan minta supaya Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong supaya diangkat ataupun dihentikan perintah darurat, dan dibenarkan parlimen bersidang, bagi saya that is the end of his political career. Ini yang dia tengah tenat ni. Jadi sekarang ni apa yang kata Saudara Hisham Jalil itu betul. Dia offer lah siapa saja daripada UMNO ini untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tujuan tak lain tak bukan supaya nak tarik sokongan UMNO. Saya kata dah terlambat. It's too late. Sudah terlalu terlambat. Tak payah dah. Malahan kalaulah UMNO terima, siapa yang terima, maka dia akan dibenci oleh warga UMNO. Kalau UMNO terima, maka UMNO akan dibenci oleh rakyat biasa. Dan kalaulah pimpinan Majlis Tinggi, katanya malam ini nak buat Majlis Tinggi, mesyuarat secara alam-alam, kalaulah mereka menerima PM, saya yakin pilihan akan datang dengan UMNO pun rakyat akan hukum. Ini yang akhirnya saya katakan, kenapa UMNO diseret, kenapa UMNO dipersalahkan. Yang buat salahnya mereka. Dan yang hairannya dalam keadaan kita bercakap soal politik negara hari ini, kenapa tak sebut soal PAS? Kenapa tak bicarakan soal PBN? Kenapa tak bicarakan soal Parti Keadilan? Kenapa tak bicarakan soal DAP? Kenapa tak bicarakan soal PEN? Ataupun Pejuang, ataupun Muda, ataupun Parti Berjasa, ataupun Parti Gerakan. Kenapa UMNO ditumpukan? Saya harap. Kenapa? Sebab ini adalah bukti nyata bahawa UMNO adalah sebuah parti yang hebat. Bahawa UMNO adalah parti yang ada akar umbi, bukan hanya akar tunjang. Akar umbi UMNO ni bukan macam akar toge. Parti PBM, saya ibaratkan seperti toge yang tak ada akar umbi, yang tak ada akar. Kita ni parti yang dah berakar, akar tunjangnya kukuh, akar serabutnya bersepah, pohonnya rimbun. Sebab 60 tahun lebih menabur bakti dan jasa. Jangan saudara pertikaikan pemimpin saya kata parti UMNO. Sebab itu saya akan marah bila orang menuduh UMNO macam-macam. UMNO terbukti telah pun melaksanakan, menunaikan segala tanggungjawabnya untuk memayungi warga bangsa, untuk membawa, mengisi kemerdekaan. Selepas dia berjuang untuk mendapat kemerdekaan, UMNO mengisi kemerdekaan dengan penuh keikhlasan dan terbukti benda ini terlaksana. Dan hari ini UMNO diserang hebat. Itu tak kena UMNO, ini tak kena UMNO, segala-galanya kena UMNO. Sedangkan wujudnya Parti Pribumi, dia lain tak bukan nak bunuh UMNO. Hari ini Tun Dr. Mahathir pula kata, saya rindu pada UMNO. That I cannot bring.
Kemudian dia kata, bila saya berhenti itu seminggu lepas saya berhenti. Mereka suruh, mereka lah kata, mereka mai rumah saya, pejabat saya, suruh saya ambil balik. Sedangkan waktu beliau berhenti, itulah pilihan raya yang terhebat, bahawa UMNO Barisan Nasional menang terbesar, boleh buka sejarah. Yang pilihan lepas itu soal lain, itu soal tingkat 4 menyehal. Itu kena tanya Khairi Jamaluddin. Dia bertanggungjawab. The fourth floor. He is the beginning of the fall. Jangan cuba-cuba lah nak kata ada orang tak ada layak jadi Perdana Menteri Malaysia ni daripada UMNO. Kehancuran bermulanya UMNO ini turunnya kerana anda berada di tingkat 4. Jangan sambanglah benda ni. Saya merakam sejarah yang apa yang berlaku. Jadi dalam keadaan begini saudara, saudara Fadil yang banyak makan rasuah pun dari UMNO. Saya tak nafikan. Saudara Fadil Hamzah, saya tak nafikan. Tapi jangan lupa parti yang anda wakili, parti mana? Cakap. Mana parti yang tak ada rasuah? Mana pimpinan parti, saya tak kata semua ya, yang tidak ada rasuah. Sebab absolute power, absolute corrupt. Sekarang ni macam adalah PKR pun ada yang rasuah. Yang sekarang ni apa penenti besar je pun dengan cerita macam-macam cerita. Azmin Ali apatah lagi. PBM apatah lagi. Anda kata tak rasuah? Kalau anda menyokong Tasimuddin yang heboh sekarang ni dalam warganet, syarikat-syarikat apa semua tu, syarikat kroni. Apakah bukan rasuah? Kalau anda pas apa yang berlaku di Kelantan, dah 30 tahun perintah Kelantan, masih lagi rakyat Kelantan minum air macam air pipe macam air teh. So kita jangan kita nak kata benda begitu, saudara. Bagi saya soal rasuah, let the court take the case. Jangan tiba-tiba marah, tak setuju, bagi statement yang begitu. Tak elok. Saya tak setuju, saudara. Jadi kita boleh besar, tapi saya kata we must agree to disagree. Jadi tiba-tiba saudara melontarkan begitu. You lahir bila? Anda lahir bila? Sebab saya melihat perkembangan UMNO sejak daripada perkembangannya saya baca daripada awal kemerdekaan. Kemudian kita berhadapan, mula-mula bila nak mereka, kita berhadapan pula dengan konfrontasi dengan Indonesia, kita berhadapan dengan komunis, era komunis. Berapa ramai warga bangsa kita yang menjadi tentera, yang terkorban, hilang kaki, hilang tangan, hilang mata. Ibu-ibu yang akhirnya menjadi janda, anak-anak kehilangan ni semua. Takkan kita boleh lupakan? Takkan kita boleh lupakan macam saya. Saya kehilangan datuk saya, ditembak di hadapan orang Melayu sendiri. Yang orang Melayu tak boleh nak bela waktu itu. Apabila parti komunis memerintah, I cannot tolerate this. Ya ini keadaannya. Tapi bila kata saya rasuah, semua orang ada. Apabila anda mempunyai kuasa, anda dekat dengan kuasa, money is the evil. Duang itu nampak ada duit. Memanglah kalau ada peluang nak sapu jugalah. Macamlah ustaz hebat macam mana pun. Hebat macam mana ustaz pun letak dalam bilik dengan anak dara umur 20 tahun, bogil begitu, rasa-rasanya dia pun nak cuba juga kejantanannya. Astaghfirullahalazim. Duduk atas apa? Alhamdulillah. Saya tak duduk semua lah, Sebab lagi kuat kamu beramal, lagi banyaklah datang dia punya dugaan dan cabarannya. Jadi kita tak usah menuduh. Saya nak bercakap soal apa yang kita hadapi masa depan. Sebab hari ini terbukti Parti Pribumi Bersatu yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin dan mewujudkan Perikatan Nasional gagal mentadbir. This is a reality. Saudara tak boleh nak marahkan saya. Dan boleh bertanya dengan semua orang. Dan UMNO sehingga hari betul saudara Nurul Said, UMNO yang terbaik. Sebab UMNO melaksanakan. Ada pemimpinannya tak baik. Sebab itu saya kata, kenapa tidak? Jangan suruh Tengku Razali pujuk Dr. Mahathir masuk UMNO. No. Minta Tengku Razali sebagai penasihat, menasihati Majlis Tinggi UMNO. Dengar cakap dia tu, lain tak ada untuk membersihkan UMNO dengan parasit-parasit yang ada. Dan sekarang ni, kita dah jelas nampak. Ada ahli-ahli parlimen UMNO yang main dua kolam. Baru di offer aja jawatan Timbalan Perdana Menteri, dah mula goyah. Siapa mereka? Ada 4 orang. Mula-mula kata Ismail Sabri. Saya tidak yakin sebab beliau berikhlas dalam perjuangannya. Tapi mengatakan bahawa ini Syamuddin. Saya rasa boleh jadi juga. Sebab ini akan saya jelaskan nanti. Katanya Tan Sri Anwar Musa. Ada possibility juga. Tapi dia punya susah kebahaskan ni telah pun dituntut oleh jawatan kuasa di Biro Disiplin. Sebab UMNO ni ada tata caranya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, so nak lantik Khairi Jamaluddin, silakan, tak ada masalah pada kita. UMNO tak ada kemaruk lah.
Sebab kita nakkan bahawa kalau kita mendapat kuasa, biarlah kita punya kuasa dengan berhemah dan berdaulah. Benar-benar a real power that we gain daripada keyakinan rakyat. Kita bukan jenis tepuk-tepuk belakang. Kita bukan jenis main pintu belakang. Kita jenis lawan. Ya, dia kata lawan, tetap lawan. Okey, marilah kita berlawan. Tak ada masalah. Tapi jangan tuduh UMNO yang bukan-bukan. Saya melihat sekarang ni bahawa ada elemen-elemen untuk menjadikan UMNO itu sebagai satu target macam dulu. Pilihan Raya 14, UMNO, orang lain tak usik pun. Semua serang UMNO. Dia tak serang MCA. Dia tak serang MIC. Sedangkan MCA, MIC dalam Barisan Nasional. Dia tak serang PBS. Dia tak serang PRS. Dia tak serang Parti PBB di Sarawak. Semua dipusatkan kepada UMNO. Pilihan Raya PRU 14, jangan lupa. Pada tahun 2018, dipusatkan pada UMNO. Presiden UMNO, Datuk Seri Najib, dilanyak seramai-lanyaknya. Pemimpin utama yang melanyak, tidak lain tak bukan, adalah Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Apakah kita Melayu mudah lupa? Kita tak lupa. Jadi tak payah cakap lah nak balik ke apa UMNO, tak payah. Kita tak katalah pintu dah tertutup. Sebab tak ada. Sebab memang kamu sudah merobohkan rumah UMNO. Anda bersama dengan Tan Sri Muhyiddin sudah menjahanamkan kuasa yang selama ini berada di tangan UMNO. That's all. So, jadi dalam keadaan begini, saya nak bagi tahu, nak bagi penjelasan, sekarang ni sudah ada lagi usaha-usaha untuk menyerang UMNO. Atan Amri baru bangun tidur dia ni. Siapa baru bangun? Siapa yang baru bangun tidur? Jadi bagi saya, betul Saudara Osman, kita lawan cara bermaruah. Kita nakkan kuasa bermaruah. Yang pentingnya parlesit dalam UMNO kita tendang. Itu memang betul. Itu yang Sabah malam saya mengatakan, sebab tu saya tak takut untuk bercakap. Dan Saban malam pun bila saya membicarakan, kalau dia tu Menteri Data UMNO, memang saya palu habis-habis. Sebab saya ahli UMNO. Saya ada hak untuk bercakap sebab dia mewakili UMNO, mewakili parti saya. Saudara Samsul Syam, panah ke dulu lah, biar mereka lah. Saya merasakan bahawa dalam suasana sekarang ini, kalaulah UMNO dilihat berlihat dengan PBM, maka UMNO pun akan disingkir oleh rakyat. Kemarahan rakyat tengah tunggu. Marah tu dah jadi dendam. Siapa tak berdendam? Selama hari ni aku boleh hidup senang. Selama hari ni aku boleh lega. Selama hari ni aku ada makanan. Sekarang ni aku terkial-kial. Selama hari ni aku tak pernah jadi pengemis. Sekarang aku mengemis. Aku mengemis daripada pegawai-pegawai ke Kepulauan Seribu bekerja. Aku terpaksa berdiri di tengah panas hanya untuk mengeluarkan duit aku. Aku mengemis dengan pegawai bank. Janganlah tarik kereta aku. Janganlah tarik motor aku. Aku mengemis dengan pegawai-pegawai bank supaya rumah aku tidak disita. Kamu menjadikan aku sebagai pengemis, sedangkan kamu punya kuasa. Anda sebagai menteri ada kuasa. Just one stroke of pen bagi moratorium. Tak ada rakyat mengemis. Tolonglah encik, saya nak dapatkan ni rumah saya ni. Tapi anda yang berkuasa sekarang, anda jadikan rakyat sebagai pengemis di bumi dia sendiri. Ini yang saya marah. Dan untuk itu, you ingat UMNO kalau associate dengan PBM, maka UMNO akan disokong rakyat. Tidak. Amarah rakyat sudah menjadi dendam yang menunggu masa saja untuk mereka menghukum pimpinan-pimpinan yang ada di anjung kuasa hari ini. Ini realiti. Saya bukan nak mengajak anda semua bangkut untuk mengadakan unjuk rasa. No. Rakyat di Malaysia ini, kita rakyat cinta damai. Kita rakyat harmoni. Kita tak ada melakukan unjuk rasa begitu. Kita menggunakan suara rakyat kuasa keramat di peti undi. Tunggu. Rakyat tengah menunggu sekarang ni dengan mengelagak ni. Mana tak marah? Jadi kalau anda merasakan anda seronok, kalau siapa saja daripada UMNO yang nak dipilih jadi Timbalan Menteri, silakan. Bahawa anda juga adalah calon yang tidak selayaknya untuk bertanding mewakili UMNO dalam pilihan raya akan datang. Saya akan bercakap dengan Presiden UMNO. Soal dia nak dengar tak dengar, terpulang pada dia lah. Sebab kalau dia tak nak dengar juga, ini suara rakyat. Suara akar umbi. Dia tak nak besok bila musim pemilihan, tahun ni musim pemilihan, dengan dia juga gedung. Dan jadi reality. Bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi, dia harus menyantuni dan melaksanakan setiap amanah ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO sehingga saat ini, macam saya katakan 145 bahagian dah tolak dengan PBM. Memang kita tahu dia tidak mengamalkan sistem rejim dia sebagai diktator. Apa-apa disantuni melalui mesyuarah.
Setuju. Tapi ada masanya kena tunjuklah juga. Kepimpinan kamu. Dah rakyat nak tolak. Dah ahli UMNO nak tolak. Bukan satu orang. Tidak kurang daripada 2.5 juta warga UMNO yang tidak mahu bekerjasama dengan PPM. He have to follow that. Dia harus melaksanakan. Dia tak boleh nak memberi dalih kita kena berlapang dada. Yang ini ahli UMNO tidak ada perkataan berlapang dada. Bagi ahli UMNO, no is no. Yang kita tuntut sekarang ini sebab waktu dah dekat. Jangan izinkan UMNO pula terpalit dengan masalah lagi. Cukup. Enough is enough. Saya nak bagi tahu pada teman-teman dalam pimpinan UMNO, anda yang menjadi wakil rakyat. Saya dengar tadi apa kenyataan Datuk Nazir Aziz. Dia kata kononnya dia nak membela rakyat. Apa ingat aku ni? Ingat saya ni apa? Hanya dia seorang saja datang oleh Allah SWT untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan rakyat. Habis saya ni bukan wakil rakyat. Itu jawapan Datuk Nazir Aziz. Saya tak maulah gunakan perkataan yang lebih kasar daripada itu. No, this is suasana. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya minta saudara, ini saudara yang bukan ahli UMNO jangan kecil hati. Ini laman saya. Laman saya orang UMNO. Saya berbicara dengan warga saya, warga UMNO. Saya ingin memberi pencerahan apa yang berlaku. Saya nak bagi tahu dari tadi lagi saya katakan, mereka cuba mengadu dombakan kita. Mereka melihat nak jadikan Dr. Mahathir sekali lagi untuk dijadikan target untuk serang UMNO. Kerana hari ini Tengku Razali sebagai penasihat, Tengku Razali serang dulu. Kemudian serang Datuk Zahid. Kemudian serang Datuk Mahasan. Ini cara mereka. It is all game, brother. All game, brother. Kita dah faham sangatlah. Tak payahlah buat macam tu. Warga net, kau buat cerita benda kita senyum saja. Saya senyum, saya tengok benda. Cuma saya minta ahli akar umbi faham. Ini permainan percaturan politik yang diwujudkan oleh mereka. Tidak lain dan tak bukan adalah untuk memecah belahkan kita. Let us concentrate kita punya effort. Move ke depan. Ahli-ahli kita santuni. Dalam keadaan susah sekarang ni, kalau siapa yang ada senang apa semua tu, why not? Nak pergi ke pasar ke, gunakan satu kereta 3-4 orang. Nah, ini keadaannya. Saya melihat bahawa keadaannya. Sebab, to be very frank, secara jujurnya juga saya mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebenarnya berada dalam kebuntuan. Dia sebenarnya dah buntu. Buat begini tak kena, buat begini tak kena. Dia berhadapan dengan pelbagai tekanan. Bukan hanya tekanan dari dalam negeri, malah ada tekanan dari luar negeri. Ini yang saya nak jelaskan kepada saudara. Dan dia dalam keadaan sekarang ni, imej Perikatan Nasional jatuh merudum sebegitu teruk. Kerana barisan pimpinan, barisan menteri yang ada ni, barisan majalawak. Barisan menteri yang diketawakan oleh rakyat. Kau cakap begitu, cakap begini, pembohong. Sebab itu Dr. Mahathir boleh cakap Dr. Tan Sri Muhyiddin seorang pembohong. Ini keadaan. Saya mengutarakan apa yang dinyatakan oleh Dr. Mahathir. Dan sekarang ni mereka bergaduh sama mereka. UMNO tidak. Kita mantap. Jadi akar umbi nakkan penyatuan ummah, Saudara Abdul Rahman. Betul, saya setuju. Akar umbi nak penyatuan ummah. Memang kita nak penyatuan ummah. Tapi di saat kita mewujudkan penyatuan ummah dalam muafakat nasional, mereka mengganggu-gugat penyatuan kita. Ini yang saya yakinkan bahawa warga PAS sekarang ni tidak senang. Warga PAS cukup tidak senang. Bukan atas ni, ahli-ahli akar umbi PAS. Yang ini dapatan saya. Saya berbual dengan ahli-ahli PAS di Gombak. Dia kata kali ini kita nak lawan. Kalau ini merupakan arahan daripada atas, kita lawanlah arahan atas. Begitu juga ahli-ahli UMNO di warga PAS di Ampang. Dia tak peduli dah. Sebenarnya warga PAS akar umbi di bawah ni, dia tak setuju. Nak setuju macam mana? Sebab matlamat PAS, perjuangan PAS menegakkan Islam. Kepimpinan melalui Islam. Dalam keadaan sekarang ni, diluluskan pula, dibolehkan pula, pusat perjuangan dibuka. Pusat judi buka, masjid tutup. Saya nak pergi solat Jumaat, tak boleh. What type of people you are talking about? Jadi PAS nak tak muka di mana? Saban hari, setiap hari PAS bagai ditampar pipi-pipinya. Pimpinan PAS bagaikan ditampar oleh pimpinan yang ada sekarang. Kerana hari ini, pimpinan PAS yang 3 orang jadi ahli kabinet itu tak boleh bersuara. Saya yakin dia tak boleh bersuara. Kalau dia bersuara, dia mesti akan bercakap, no, kita tak setuju. Ketua Pemuda kata tak setuju. Saya dengar kenyataan Ketua Pemuda tidak bersetuju dengan perjudian yang menentang Islam. Tapi kenapa?
Kenapa boleh mengizinkan? Sebab anda 3 orang ada dalam kabinet. Sebab itu saya kata, kalau tak setuju, I get out from the cabinet. Itu keadaannya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berhujung minggu.